Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Speaker, terima kasih kerana mengizinkan saya untuk menyertai perbahasan mengenai rancangan Malaysia ke-10. Pada 10 hari bulan Jun 2010, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib bin Tun Razak telah membentangkan rancangan Malaysia ke-10, sebuah rancangan pembangunan untuk 5 tahun yang akan datang yang mengandungi pelbagai langkah untuk memandu Malaysia ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi. Saya dapati ada rancangan yang dibuat adalah lengkap dan pasti banyak masa dan kerja telah dibuat untuk menyediakannya. Walau bagaimanapun, Malaysia telah melalui banyak tempoh bermakna pada masa lalu. Kebelakangan ini, khususnya dekad terakhir, kepincangan dalam sistem yang ada telah mendorong kepada aliran ekonomi yang membimbangkan. Lantaran itu, rancangan Malaysia ke-10 menjadi sangat penting untuk memastikan agenda kebangsaan berada di landasan yang betul. Satu dasar dan program yang terkandung dalam rancangan ini sangat kritikal untuk membetulkan penyimpangan yang berlaku dalam tempoh 10 tahun dan 15 tahun terakhir ini. Satu perkara yang saya dapati, rancangan Malaysia ke-10 ini lebih baik tidak mempolitikkan unsur takbir ekonomi. Sebagai contoh, rancangan ini mengabaikan peranan Negeri Selangor di Malaysia. Selangor telah menyumbang melebihi 20% keluaran negara, kasa negara, namun sebahagian besar rancangan Malaysia ke-10 seolah-olah meminggirkannya. Nama Lembah Kelang kelihatan secara misteri digantikan dengan Kereta Kuala Lumpur. Nama Selangor hanya dinatakan sebanyak 4 kali sepanjang dokumen rancangan Malaysia ke-10. Itu pun hanya menunjuk kepada statistik. Pertubuhan Koridor Iskandar Malaysia, wilayah ekonomi Koridor Utara, wilayah ekonomi Koridor Timur, Koridor Sarawak, Koridor Pembangunan Sabah dinyatakan. Tetapi tiada rancangan besar untuk pembangunan diberikan kepada Selangor. Satu penafian kuasa terhadap kepentingan Selangor dalam pembangunan negara. Hakikatnya, kerajaan pusat tidak boleh mengabaikan Selangor kerana nilai ekonominya terlalu tinggi untuk negara ini. Salah satu kepincangan asas dalam sistem yang ada kini ialah peranan kerajaan yang terlalu besar. Pembelanjaannya secara konsisten melebihi hasilnya. Contohnya, pembelanjaan kerajaan meningkat daripada 113.5 bilion pada tahun 2003 kepada 220 bilion pada tahun 2009. Sekali ganda dalam tempoh hanya 6 tahun. Ini bersamaan dengan purata 8% kenaikan setahun dalam perbelanjaan, lebih tinggi dari kadar pertumbuhan penduduk. Kita semua tahu defisit kerajaan kian meningkat, mencecah 7% keluaran dalam negara kasa pada tahun 2009.
hutang kerajaan dijangka meningkat lebih 60% daripada 362.4 bilion pada akhir 2009 kepada 593.9 bilion pada tahun dijangka pada tahun 2015. Pada kadar keluaran negara kasar ini berjumlah 52.9% pada tahun 2010. Ini bermakna kerajaan berhutang lebih separuh daripada saiz seluruh ekonomi kita. Ternyata pembelanjaan kerajaan melebihi cara munasabah. Teori ekonomi Keynesian menyatakan bahawa kerajaan memerlukan belanjawan defisit ketika permintaan dan pelaburan swasta merosot, di mana tanggungjawab digalas oleh sektor awam. Ini yang menjadi hujah kerajaan Malaysia ketika berbelanja besar untuk merancangkan ekonomi. Namun belanjawan defisit kita terus kekal pada tahun-tahun yang baik dalam ekonomi. Kesannya kita mempunyai tabung awam yang lemah yang menjustifikasikan kebimbangan dan ketidaktentuan pada masa depan. Tabung awam adalah sangat diperlukan untuk masa-masa sukar. Namun pada kadar yang ada kini, ia tidak dapat berfungsi sebagai penampan untuk tempoh krisis dan kecemasan. Apa yang patut kita bimbangkan dalam pembelanjaan ialah pembelanjaan yang salah digunakan. Untuk kita membangunkan negara, jumlah pembelanjaan yang tinggi sepatut digunakan untuk pembelanjaan pembangunan. Apa yang berlaku di Malaysia ialah peningkatan belanja operasi. Contohnya, kira-kira 40% belanjawan negara digunakan untuk pembangunan pada tahun 2003.